Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang saya kasihi puan moderator kita iaitu Bonda Akia, dan juga yang kasihi Puan Rosninayati selaku pengurusi Gema Nurul Iman, dan juga barisan-barisan ahli jawatan kuasa, barisan-barisan tenaga Gema Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, para guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak sekalian yang disayangi, dikasihi, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dibangkitkan kita pada pagi ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Bukan semua orang boleh bangkit pada pagi ni. Sedar-sedar bangkitnya, dia sedar dia bangkitnya, dia dah berada di alam yang lain. Bukan semua orang boleh merasai nikmat pada pagi ni. Bukan semua orang. Jadi kita kena menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Bukan semua orang. Baru ni kita banyak dengar orang yang dah pergi meninggalkan kita pada bulan yang penuh kemuliaan, bulan Zulhijjah. Di antara 10 hari yang terawal ini, 10 hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita kena tingkatkan amalan-amalan soleh kita. Walaupun kita tak pergi menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, tetapi Allah bagi kepada kita yang tak pergi ni, beri peluang kepada kita untuk menghayati perjalanan haji, untuk kita diberikan kelebihan-kelebihan dalam awal bulan 10 Zulhijjah ni. Maknanya kita kena buat yang terbaik. Belum tentu lagi kita dapat 10 terawal bulan Zulhijjah ni. Kita tak tahu. Sebab itu menjadi rahsia kepada diri kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa kita, bila ajal kita, bila waktu kita yang sakit, di tengah kita tengah sihat walafiat, hanya kita lakukan yang terbaik untuk amalan-amalan soleh kita. Mari kita kongsikan sedikit hadis pada pagi ini. Satu hadis iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad nombor 11,595. Stated hadis ni hadis yang hasan sahih. Maknanya beramal soleh sebelum kita meninggal dunia. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, apa yang kita dapat pengajaran daripada hadis tersebut, yang pertama sekali, Allah lah yang menjadikan seseorang itu baik dan soleh. Maknanya bukannya sesiapa, tetapi Allah lah yang menjadikan kita ni orang yang soleh, orang yang baik. Atas daripada mana kita punya usaha kita lah, kita punya kesungguhan kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lah yang melorongkan kita.
yang membantu dan membimbing kita untuk kita menjadi hamba-Nya yang soleh, yang terbaik di sisinya. Dan yang kedua, pengajaran kedua, seseorang Muslim itu menjadi baik apabila Allah menggerakkannya untuk melakukan amal soleh. Maknanya pagi ni kita melakukan amal yang soleh tak? Amal yang soleh. Dan siapa yang menggerakkan kita, tuan-tuan dan perempuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah kita tak boleh nak bangun. Tak boleh kita nak bangun. Tanpa Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kemampuan kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upayanya kita ni. Kecuali Tuhan. Allah yang tinggi lagi maha agung. Aliyil azim. Maha tinggi lagi maha agung. Tanpa Allah kita tak dapat masuk majlis ilmu ni. Ibu-ibu, ayah-ayah. Tak boleh kita nak masuk. Tanpa Allah tak dapat kita nak bangkit pagi-pagi ni. Tanpanya bantuan daripada Allah tak dapat kita nak baca Yasin ramai-ramai tadi. Tanpa bantuan Allah tak dapat kita nak bangun tadi. Tanpanya, maknanya Allah lah yang memberikan, yang menggerakkan kita untuk melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga, pengajaran ketiga, Allah memberikan taufik kepada Muslim yang baik, orang Islam yang baik, untuk ia melakukan amal soleh sehinggalah ia meninggal dunia. Pengajaran yang ketiga. Maksud daripada hadis tadi, Allah memberikan taufik kepada Muslim yang baik, orang Islam yang baik. Orang Islam ni banyak, ramai. Tetapi Allah memilih mereka yang paling terbaik di antara mereka itu untuk melakukan amalan-amalan yang soleh sehinggalah ia meninggal dunia. Sehinggalah kita ni meninggal dunia, tuan-tuan dan puan. Kemudian yang keempat, taufik adalah restu Allah berupa terwujudnya amal-amal yang baik. Taufik. Taufik adalah restu Allah. Redanya Allah kepada diri kita untuk kita melakukan amal-amal kebaikan. Maknanya pada pagi ni, Allah meredai kita punya kehidupan kita. Allah meredai kita punya amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan. Kita kena yakin dengan apa yang Allah dan Rasul menjanjikan kepada kita. Yang kita nak keredaan Allah dalam kehidupan kita. Bila kita mencapai tahap keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah janjikan, kemuncaknya adalah syurga. Diampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi kena banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah, tak mampu kita nak melakukan amal-amal yang soleh. Kemudian, dalam kitab Jauharah Tauhid, taufik ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang mendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan jika perkara tersebut berada di dalam diri dia. Maknanya jika perkara-perkara yang baik itu ada dalam diri kita, Allah akan melorong kita, Allah akan mendorong kita, Allah akan membimbing kita untuk sentiasa melakukan amalan-amalan yang soleh. Untuk sentiasa melakukan amalan-amalan kebaikan dalam kehidupan. Sebelum kita meninggal dunia. Dan meninggal dunia tak boleh nak buat amal kebaikan. Dan meninggal dunia tak mampu kita nak ada kuliah-kuliah dalam Gemah Nur Iman. Dan dalam meninggal dunia kita tak mampu, tak boleh dah untuk menginfak di dalam tabung Gemah Nur Iman. Jadi kita kena merebut peluang yang Allah bagikan. Lagi-lagi 10 terawal bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, betapa besarnya fadilat, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang beramal soleh di dalam 10 Zulhijjah ni.
Bagaimana kita merasakan saat 10 terakhir Ramadan, macam ni jugalah kita kena lakukan yang terbaik itu 10 Zulhijjah ni. Malah 10 Zulhijjah ni kan dikatakan lebih baik daripada 10 terakhir Ramadan. Kerana begitu banyak tentang hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengan kelebihan-kelebihan 10 hari Zulhijjah ni. Okey, yang seterusnya, yang kelima, pengajaran yang kelima kita dapat daripada hadis tersebut, taufik tidak akan diberikan oleh Allah SWT melainkan hanya mereka yang bersungguh-sungguh mengabdikan diri mereka dengan merasakan kehambaan demi mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah SWT. Maksudnya taufik ni Allah tak bagikan kepada kita ni, kecuali kepada kita ni yang melakukan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan. Untuk apa? Hanya satu, kita buat amal kebaikan ni untuk mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mendekatkan diri ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita merasakan sifat kehambaan dalam diri kita. Kita jangan kita merasakan sifat ketuanan pula. Kadang-kadang kita bos kat pejabat, kita pula ketua, kita pula suami pula. Kita kena merasakan kehambaan dalam diri kita. Kehambaan dalam diri kita dalam mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menghambakan diri kita dan mengabdikan diri kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjadi insan yang rugi. Alhamdulillah, itu adalah perkongsian sedikit berkenaan dengan hadis yang daripada Anas radhiyallahu anhu berkenaan dengan beramal amalan yang soleh. Lebih-lebih lagi di dalam 10 awal Zulhijjah ni, marilah kita semua tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, kita berusaha bersungguh-sungguh dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Di samping itu juga kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa diberikan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita, untuk membantu dalam mana? Dalam membantu untuk kita istiqamah. Membantu kita ni istiqamah dalam melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik sehingga akhir hayat kita, sehingga akhir kehidupan kita, sehingga diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah nak ambil nyawa kita dalam dalam keadaan kita ni dah bersedia. Kita dah lapang dari kita dah redha. Jangan Allah nak ambil nyawa kita dalam keadaan kita ni tak bersedia. Dalam keadaan kita ni tak redha, dalam keadaan kita tak boleh nak terima. Jangan. Jadi kita buat persediaan tu, Allah tekankan, Allah ingatkan kepada kita untuk kita buat persediaan. Persediaan yang paling terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Kita teruskan dengan kita punya kuliah kita pada pagi ni berkenaan dengan iaitu kunci menjiwai kalam Tuhan. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah membicarakan berkenaan dengan Al-Quran, iaitu sejarah Al-Quran, mengenali macam mana kita nak mengenali Al-Quran tu apa, kemudian mukjizat itu apa dia, pembagian mukjizat, ada mukjizat hissiyah, ada mukjizat ruhiyah, bagaimana mukjizat ini, kemudian kisah-kisah berkenaan dengan Al-Quran, bagaimana mereka yang tertarik dengan Al-Quran, kisah-kisah para sahabat, yang mana mereka ada yang membenci Al-Quran, membenci Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kemudian tertarik dengan Al-Quran sehingga masuk ke dalam Islam. Bagaimana pula dengan kita dapat lihat mereka yang membakar Al-Quran pada zaman ni, mereka yang mengoyakkan Al-Quran kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian masuk ke dalam Islam kerana setelah meneliti isi kandungan Al-Quran,
Yang mana Al-Quran yang dalam tu yang Allah turunkan, yang Allah maktubkan di dalam Quran tu, tak ada pun menceritakan tentang keganasan pun. Allah menceritakan tentang kasih sayang daripada Allah Subhanahu Taala. Allah menceritakan kenikmatan-kenikmatan syurga. Allah ceritakan mengenai azabnya neraka. Allah perintahkan untuk kita buat kebaikan dalam Quran. Allah menceritakan perkara-perkara yang membahagiakan. Berita baik dan berita yang tak baik. Berita yang tak baik tu supaya Allah nak kita ni berjaga-jaga. Jangan buat. Jangan sampai kita tergelincir, terjerumus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Allah nak kita supaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Itu Al-Quran, the way of life. Maknanya panduan kehidupan kepada umat manusia. Supaya kita ni celik supaya kita ada panduan kita, jalan kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita teruskan dengan masuk kepada bab 2, iaitu tasrif dan ta'rif. Tasrif dan ta'rif. Kepada tasrifnya Al-Quran ataupun ta'rif Al-Quran. Dari mana datangnya perkataan Quran? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama. Perkataan Quran itu adalah perkataan Arab yang berasal daripada perkataan qara'a, yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Maksudnya ialah baca. Perkataan Quran atau Quran ni bermakna bacaan, tetapi maksudnya ialah yang dibaca. Yang dibaca. Ia adalah perkataan masdar dengan wazan iaitu imbangan, ghufran, syukran, ruj'an. Menurut Asy-Syafi'i, perkataan Quran tidak diambil daripada mana-mana perkataan. Sebaliknya, ia adalah perkataan khas kitab Al-Quran, iaitu sama sahaja dengan kitab yang lain seperti Zabur, Taurat dan Injil. Terdapat berbagai ta'rif yang diberikan oleh alim ulama ulum Al-Quran, termasuk Muhammad Ali As-Sabuni pada tahun 1985 dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulum Al-Quran memberi ta'rif seperti berikut, iaitu ta'rif Al-Quran ta'rif Al-Quran daripada Muhammad Ali As-Sabuni, ulama Quran, yang mana dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulum Al-Quran, iaitu Al-Quranu huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fi masahifi al-manqulu ilayna bitawaturin al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil fatihati al-muhtatimu bi suratin nas. Yang mana bermaksud Al-Quran ialah kalamullah yang mempunyai mukjizat yang diturunkan ke atas Nabi dan Rasul yang terakhir dengan perantaraan Malaikat Jibril AS yang tertulis di dalam mushaf yang dipindahkan kepada kita secara tawatur, iaitu secara bersambung-sambung. Dimulai dengan suratul Fatihah dan disudahi dengan suratul Nas. Maknanya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai mukjizat. Maknanya Al-Quran ni mempunyai mukjizat. Yang mana daripada mana Al-Quran ni? Al-Quran ni diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita dan juga Rasul yang terakhir. Bukannya kepada sesiapa nanti datangnya datang sesiapa mengaku Quran ni diturunkan kepada dia. Kita ni dah akhir zaman. Macam-macam kemunculan yang ada. Macam-macam fitnah yang boleh datang. Jadi kita kena ada ilmu supaya kita tetap teguh di dalam akidah kita. Kita tetap teguh di dalam kita punya iman kita, di dalam agama kita, supaya kita tidak tergelongsor, tergelincir dalam laluan-laluan yang boleh menjerumuskan kita mendapat
kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian dengan apa Al-Quran ini diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang tertulis dalam mushaf yang dipindahkan kepada kita secara tawatur, iaitu bersambung-sambung. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dengan disudahi dengan surah An-Nas. Kemudian yang kedua, Muhammad Abdullah Al-Mahdi memberi ta'rifan yang lebih luas dalam kitabnya Al-Badri. Ini ulama-ulama Quran Al-Quranu huwa al-lafzul arabiyyul mu'jizu al-munazzalu minallahi azza wa jalla bitariqatil malakil wahyi Jibril alaihi salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu ilaina bitawaturi al-maktubu bimasahifi munzu ahdi Utsman radhiyallahu anhu al-mabdu'u bisuratil Fatihah al-mukhtumu bisuratin Nas. Yang bermaksud Al-Quran ialah lafaz sebutan bahasa Arab yang mempunyai mukjizat. Al-Quran ini adalah sebutannya bahasa Arab dan mempunyai mukjizat. Al-Quran mempunyai mukjizat yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan malaikat wahyu Jibril alaihissalam. Malaikat yang menurunkan wahyu oleh malaikat Jibril ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ibadat apabila membacanya. Maknanya membaca Al-Quran adalah satu ibadah. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah, membaca Al-Quran adalah satu ibadah. Yasin kita baca tadi Ustaz, macam mana Ustaz? Ibadah. Jangan anggap kita baca Yasin itu bukan satu ibadah. Walaupun kita baca Yasin, walaupun kita baca Qulullahu Ahad, walaupun kita baca 3 Qul, walaupun kita baca Ayatul Kursi, tapi ianya sebahagian daripada Al-Quran dan ianya adalah sebagai satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian membaca dengan dipindahkan secara kita secara tawatur yang tertulis dalam mushaf sejak zaman Utsman bin Affan. Yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas. Ini adalah ta'rif Al-Quran daripada dua orang penulis berbangsa Arab. Berbangsa Arab. Selain itu terdapat lagi ta'rifan yang hampir sama diberikan oleh ulama-ulama Quran. Ia berasal daripada kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran oleh Imam As-Suyuti dan Al-Burhan fi Ulum Al-Quran oleh Al-Zulkashi. Satu kita boleh ambil contoh daripada penulis yang berbangsa Jerman. Ini pengkaji Al-Quran pada tahun 1991, Ahmad von Denver. Ahmad von Denver. Boleh search kat Google nanti. Ahmad von Denver ni siapa? Dia pengkaji Al-Quran. Maknanya dia menambahkan dalam ta'rif Al-Quran itu terpelihara daripada korupsi katanya. Al-Quran dapat didefinisikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan makna dan kalimat yang cukup ringkas dan padat yang sampai kepada kita melalui ramai orang yang bersambung-sambung tawatur. Dalam dua bentuknya, perkataan dan tulisan, tidak dapat ditandingi dan unik dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada korupsi, daripada kerosakan. Maksudnya dipelihara oleh Allah daripada kerosakan sehingga akhir hari kiamat. Ini daripada penulis daripada bangsa Jerman. Dia pengkaji Al-Quran, Ahmad von Denver pada tahun 91. Ada dalam buku-buku beliau. Jadi, walau apa pun tarikh Al-Quran, yang kita tahu, kita boleh lihat banyak tarikh Al-Quran. Maknanya banyak. Walaupun apa pun tarikh Al-Quran, ia tetap akan mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran bukannya makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Kalau dia kata Al-Quran itu makhluk, itu salah satu fahaman daripada fahaman Mu'tazilah.
Kita ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Bagaimana kita nak memahami, nak menjiwai kalam Tuhan, kalamullah, Al-Quran. Maknanya kita punya ciri-cirinya, ada dia punya kuncinya. Yang seterusnya, ciri-ciri Al-Quran. Ciri-ciri Al-Quran kita kena kenal. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak menjiwai Al-Quran yang kita baca selalu tu. Kita kena, nanti kita anggap Al-Quran tu biasa saja, sedangkan Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Untuk kita ni. Panduan untuk kita selamat di dunia, akhirat, dan berjaya dunia dan juga akhirat. Nama-nama Al-Quran kita selalu sebut dalam kitab. Nama kitab ini adalah Al-Quran. Walaupun demikian, Al-Quran mempunyai beberapa nama-nama yang lain. Al-Quran ada beberapa nama-nama yang lain. Yang pertama antara nama-nama Al-Quran ialah yang pertama Al-Kitab. Al-Kitab. Yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan. Yang ketiga Al-Zikr. Al-Zikr. Dan juga At-Tanzil. At-Tanzil. Maksudnya kita boleh lihat dalam ayat-ayat Al-Quran ni yang menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran yang mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Maksudnya, Qaf demi Al-Quran yang mulia. Dalam surah Qaf ayat yang pertama. Kemudian kita boleh lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan jalan yang lebih lurus dan memberi khabar yang gembira kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh, bahawa mereka mendapat ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ustaz, nombor 2 tadi surah apa Ustaz? Yang mana? Nombor 2 surah apa? Nombor 2 tadi surah Al-Isra. Satu surah Qaf. Nombor 2 surah Al-Isra ayat yang ke-9. Surah Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna as-salihat. Ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang ke-9. Kita boleh lihat inna hadzal Qur'an. Allah sebut sesungguhnya Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, nama-nama Al-Quran. Al-Furqan. Al-Furqan. Kita lihat pada surah Al-Furqan. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Maksudnya, Maha Suci Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya supaya dia, iaitu Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan kepada seluruh alam. Seluruh alam, tuan-tuan dan puan, bukannya kepada negeri-negeri, bukannya hanya untuk negeri-negeri Arab, tetapi untuk seluruh alam. Masya Allah, hebatnya Al-Quran ni, hebatnya kalamullah ni. Bila kita renungkan, bila kita mentadabur isi-isinya, kita akan, bagi orang yang beriman, dia akan rasa gementar hatinya. Gementar dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, gementar dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran, kalam Allah. Yang kedua,
Ayat yang kedua, dalil yang kedua iaitu surah Al-Imran ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Maksudnya, sebelum Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi umat manusia dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan wa anzalal furqan, yang mana Allah yang menurunkan Al-Furqan. Surah Al-Imran ayat yang keempat. Kemudian nama-nama Al-Quran selain daripada Al-Quran dan Furqan iaitu Al-Kitab. Al-Kitab ada yang kat tangan ni, ada yang nak tanya ke Asmawati Abbas? Ada ke? Okey. Al-Kitab dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat yang kedua. Suratul Baqarah ayat 1 yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maknanya Alif Lam Mim. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui maknanya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini iaitu Al-Quran. Zalikal kitab. Kitab ini iaitu Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya. Yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam suratul Baqarah ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kemudian kita lihat lagi dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Wal kitabil mubin. Yang bermaksud Hamim, iaitu Allah SWT saja mengetahui maknanya. Wal kitabil mubin, demi Alkitab yang terang, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berkat. Surah Al-Dukhan ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kemudian nama-nama Al-Quran yang seterusnya iaitu Az-Zikri. Az-Zikri iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Okey. Yang bermaksud sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, iaitu peringatan, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Dalam surah Al-Hijr, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Yang seterusnya dalam surah An-Nahl, iaitu ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika az-zikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, dan kami turunkan az-zikr kepada engkau iaitu Muhammad supaya engkau terangkan kepada manusia. Nampak tu? Allah kata apa? Dan kami turunkan az-zikr. Az-zikr ni Quran kepada engkau wahai Muhammad. Ustaz agak stop share sikit, ada program bersemuka pula. Okey, tak apa. Maksudnya terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Allah turunkan Quran ni kepada Nabi kita Nabi Muhammad supaya engkau terangkan kepada manusia, kepada kita ni apa yang diturunkan kepada mereka supaya berfikir, supaya kita ni berfikir, supaya kita ni merenung, melihat, mentadabur, memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, supaya kita faham. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi peringatan.
Allah nak bagi peringatan kepada kita melalui apa? Melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kita kena faham apa yang nak disampaikan kepada kita. Kemudian nama yang seterusnya ialah At-Tanzil. At-Tanzil kita boleh lihat dalam surah Al-Fussilat ayat pertama hingga ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Yang bermaksud Hamim, iaitu Allah SWT sahaja yang mengetahui maknanya. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ini ialah tanzil yang diturunkan daripada yang maha pengasih dan maha penyayang. Tanzilum minar rahmanir rahim. Surah Al-Fussilat ayat yang pertama hingga ayat kedua. Dan juga kita boleh lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 hingga 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran itu. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya tanzil Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Turunnya bersama ruhul amin, iaitu Jibril AS. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 hingga 193. Maknanya kat sini ada banyak ayat yang menerangkan nama-nama Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita lihat pula ayat-ayat yang menerangkan berkenaan dengan sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran. Apa lagi sikit saja. Lagi sikit saja. Sifat-sifat Al-Quran. Terdapat banyak nama-nama lain yang disebut dalam Al-Quran yang bermaksud Al-Quran. Muhammad Ali As-Sabuni menyebut nama-nama itu sebagai sifat Al-Quran. Antara yang dicatat oleh As-Sabuni dalam kitabnya adalah kena ingat yang pertama sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama sifat. Yang kedua hudan. Yang ketiga rahmah. Yang keempat burhan. Yang kelima mubarak. Yang keenam mau'izah. Mau'izah. Yang ketujuh bashir. Bashir. Maknanya kita melihat ayat-ayat Quran ni menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa ayat ke-174. Ini daripada Muhammad Ali As-Sabuni, ulama Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nampak tu? Wahai manusia, sesungguhnya datang kepadamu burhan. Burhan ni maksud apa? Dalil atau keterangan. Ini antara sifat-sifat Al-Quran. Dalil atau keterangan daripada Tuhanmu dan kami turunkan kepada kamu iaitu nur. Ilaikum nuram mubina. Cahaya yang menerangi. Surah An-Nisa ayat ke-174. Kemudian dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Kita kat sini ada lagi. Dia punya sifat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa' lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kat sini ada 1, 2 dan 3 sifat-sifat Al-Quran yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya datang kepada kamu mau'izah. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Mau'izah mana pengajaran dan peringatan. Mau'izah ni apa? Pengajaran dan peringatan daripada Tuhanmu serta min rabbikum wa shifaa', iaitu syifa, penawar ataupun penyembuh tentang apa yang ada dalam hati kamu, dan hudan, suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Hudan ni apa tuan-tuan? Petunjuk. Petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Al-Quran ada antara sifat-sifatnya adalah petunjuk. Sifat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan. Sifat-sifat Al-Quran adalah penawar ataupun penyembuh. Guna kitab apa lah pilihan ni. Saya gunakan kitab Kalam Kunci Menjiwai Kalam Tuhan. Boleh lihat kat sini. Okey. Yang seterusnya, ayat yang seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Yang guys ni, inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarak. Mubarak yang diberkati. Sifat Al-Quran adalah yang diberkati. Supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan mendapat peringatan oleh orang-orang yang berakal. Surah As-Sad ayat ke-29. Kita menjiwai kalam Tuhan. Ya, betul. Kunci. Tidak? Kunci menjiwai kalam Tuhan. Kunci menjiwai kalam Tuhan. Yang ni memang saya dalam di sekolah pun saya menitik beratkan sebelum pelajar-pelajar nak menghafal Quran, sebelum pelajar-pelajar nak masuk sesi dia orang nak masuk, nak belajar Quran, nak menghafal Quran, saya akan kena pastikan pelajar-pelajar supaya memahami apa tu Al-Quran. Kadang-kadang mereka kadang-kadang menghafal saja. Lepas tu lupa menghafal, kadang membaca, tapi kita tak pernah nak menitik beratkan Al-Quran ni apa dia. Kenapa Al-Quran ni betapa penting Al-Quran dalam kehidupan? Kenapa Al-Quran ni penting untuk orang Islam? Kadang tak boleh nak jawab. Sebab kita tak faham. Padahal kita anggap Quran ni biasa saja. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tertinggal tadi Ustaz. Ya. Sifat-sifat Quran. Sifat, hudan, mu'izah, basir. Lagi satu. Okey. Sifat Quran tadi. Yang sifat. Hudan, rahmah, burhan, mubarak, mau'izah. Kemudian Bashir. Burhan ni maksud dia dalil atau keterangan. Burhan. Sifat ni maksud dia penawar ataupun penyembuh. Hudan ni maksud dia petunjuk. Hudan maksud dia petunjuk. Okey. Okey, jadi insyaAllah itu saja perkongsian untuk kita pada hari ini. Maknanya demikianlah secara ringkas nama-nama, berkenaan nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya. Yang secara ringkas. Berdasarkan apa yang kita lihat di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Quran. Maknanya kita ambil sedikit-sedikit berkenaan apakah nama-namanya, apakah sifat-sifat Quran, sejarah Al-Quran. InsyaAllah sesi kuliah kita seterusnya kita akan masuk iaitu bab penurunan Al-Quran, nuzul Quran. Kadang kita menyambut nuzul Quran tu tapi kita tak faham, kita tak tahu apa yang ada dalam nuzul Quran tu. Apa yang dimaksudkan dengan nuzul Quran? Memang kita sambut 17 Ramadan, kita sambut nuzul Quran. Baca Quran. Tapi kita tahu tak macam mana penurunan Quran tu. Jadi alhamdulillah. Ini sebagai permulaan untuk kita menjiwai kalam Tuhan. Permulaan untuk kita faham. Kita kena merasakan Al-Quran ni mukjizat. Al-Quran ni yang Allah bagi ni special.
Kita kena timbulkan rasa sayang kita. Rasa kita cintakan Quran. Orang yang cinta Quran ni, tuan-tuan perempuan, ibu dan ayah-ayah, sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat bagaimana banyak tentang hadis-hadis mereka yang berdamping dengan Quran ni. Kita lihat kelebihan yang Allah bagi. Kita boleh lihat satu je. Bila kita dah meninggal nanti, yang akan teman kita dalam kubur adalah Al-Quran. Saat kita dah meninggal, Al-Quran tu akan berada di dada kita. Menjadi pungguan bila kita menghadap Allah, menghadap para malaikat. Dalam kitab, dalam kitab bab kematian, ada ceritakan berkenaan dengan bagaimana Al-Quran yang akan membela kita tu tentang hadis-hadis yang sahih, kisah-kisah yang benar. Amalan-amalan semua akan ke tepi, akan lari, kecuali Al-Quran. Al-Quran akan datang dengan wajah yang indah. Masya Allah. Kita pun tak tahu macam mana indahnya Quran tu. Betul? Saat kita keseorangan, amalan kita semua tak ada. Semua lari. Semua akan pergi dulu. Malaikat suruh, pergi dulu. Pasangan tak ada, suami, isteri, anak-anak, tak ada tunggu kita, tak ada tunggu kita. Dah jalan dah keluar pagar kubur dah. Yang takkan tinggalkan kita, Quran. Yang menjadi sahabat kita sebenarnya, tuan-tuan perempuan, adalah Al-Quran. Saya memang kat sekolah, memang saya akan titik beratkan kepada para pelajar. Ya, menghafal, membaca Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita baca Quran, menghafal Quran, nak hatam 30 juzuk semata-mata. Rugi kan? Jadi pagi ni, pagi yang penuh kemuliaan. Memang kita kena rasakan. Kalau kita tak rasa dalam hati kita ni, kita tak dapat. Maka kita baca tu baca kosong saja. Kita baca tu baca kosong. Walaupun kita baca Fatihah tu, baca kosong lah. Kita tak faham. Kita tak ada rasa cinta kita kepada Quran. Jadi insyaAllah, itu saja daripada saya. Apa yang saya kurang, yang silap ataupun saya dalam penyampaian saya tadi, ataupun bacaan Quran tadi ada kurangnya, saya minta maaf. Mudah-mudahan kita semua sentiasa menuntut ilmu, mendalami ilmu. Ilmu ni sebagai apa? Sebagai kita punya panduan, penyelamat kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Yang pasti kita penting, yang pasti lepaskan kita di dunia ni. Okey. InsyaAllah, tak ada apa saya nak sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan. Jangan lupa, kejap lagi ada juga kita punya kuliah dengan Imam Nazri, berkenaan dengan tadabbur Suratul Baqarah. Diteruskan perkongsian yang dianjurkan oleh Gemma Nur Iman. Kita support Gemma Nur Iman. Bagus. Galakkan ahli keluarga kita pun masukkan dalam ni. Ajak. Minta admin Gemma Nur Iman. Tolong masukkan saya punya anak-anak. Tolong masukkan saya punya makcik saya. Tolong masukkan kakak saya. Panggil masuk. Kita nak tarik diorang ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil masuk, tak apa. Kalau diorang tak suka lah Ustaz, diorang tak nak, tak apa. Yang penting kita ajak lah. Kita ajak. Okey, jadi insyaAllah itu saja. Ada apa pertanyaan sebelum saya serahkan kepada moderator? Ada yang nak bertanya pada Ustaz? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah kita insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Maaf Ustaz, Ustaz laju sangat tadi bila Ustaz terangkan atau beritahu surah-surah yang mana Ha, yang terdapat nama Al-Quran, yang ha. mana yang ada sebutkan sifat-sifat Al-Quran. Okey. Boleh share nota Ustaz dekat grup ke dengan GNI ke? Boleh kita catat balik apa yang Ustaz beritahu tadi kan Ustaz? Okey, boleh. Boleh Terima insya-Allah. kasih Ustaz. Ha. Okey, boleh insya-Allah. Nanti saya akan buatkan dia punya sedikit nota. Apa beza kalamullah dengan makhluk Ustaz? Kalamullah ni apa yang firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab penyampaian wahyu tu kita kena tahu melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun melalui mimpi, melalui Rasulullah Nabi secara sedar. Dia ada cara penurunan tu. Dia ada satu nanti kita akan masuk dalam bab iaitu penurunan Al-Quran. Nuzul Quran. Makhluk ni dia makhluk. Makhluk ni dia makhluk lah. Tu bezanya. Tapi Al-Quran ni dia bukannya makhluk. Tetapi yang kalau macam ni kita tengok itu kan yang kitab tu bukan kitab tu mushaf. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada zaman sahabat. Nanti kita tahu sejarah dia kenapa dimushafkan. Sebab apa dimushafkan? Sebab betapa ramai penghafal Quran ni dibunuh. Masa tu zaman Nabi lagi. Kemudian memang dikumpulkan sejak daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehinggalah zaman Uthman bin Affan dapatlah kita ada tanda-tandanya. Subuhun Qudusun Urbanai. Subuhun Qudusun. Itu dalam mana tu? Dalam Subuhun Qudusun. Itu dalam yang mana tu? Dalam Tarawih tu ke? Okey. Jadi itu berkenaan dengan kalam Allah dengan juga makhluk. Tetapi bila kita meninggal dunia, Al-Quran yang kita baca ni, dia akan menjadi datang kepada kita, menemani kita lah. Dia akan mengubah menjadi seorang yang katakan seorang lelaki ataupun datangnya makhluk yang indah lah sebagai untuk menemani kita di alam barzah nanti, di alam kubur nanti. Memang tak tinggal Quran ni, tak tinggal kita. Boleh kita kata jadi benteng kita di alam kubur. Ya? Boleh kita kata benteng di alam kubur. Dia memang dia menjadi peguam bela kepada kita. Kita nanti bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Allah tanya, siapa Tuhan kamu? Apakah kamu punya imam kamu? Kita ni tak boleh jawab, tapi jawab kita ni atas kita punya amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita ni akan jawab kan. Orang tanya Ustaz, kita ni memang baca Al-Quran lah Ustaz, belajar tajwid. Yang sepatutnya kita belajar lah, tapi kita setakat baca dan belajar tajwid, sebutannya betul, makhrajnya betul. Lepas tu Ustaz tadabbur tu, pengertian tu memang tak berapa kurang lah Ustaz. Mengaji tu memang mengaji Ustaz. Macam mana Ustaz ya? Dia punya maksud tu setakat kita baca sambil lalu. Macam mana ya Ustaz ya? Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi tak ada masalah itu, kita peringkat-peringkat permulaan dan awal dalam mempelajari Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, sambil tu kita baca terjemahan. Sambil tu kita rujuklah kepada ada kelas-kelas kan, ada kelas-kelas ustaz-ustaz di dalam Gemenuk Iman, tadabbur surah-surah dalam Quran. Kita boleh follow. Kita boleh lihat. Sambil tu kita belajar juga bagaimana kita nak membaca Quran dengan baik. Membaca Quran dengan baik.
Jadi kita nak wujudkan kita punya kecintaan kita kepada Al-Quran ni macam mana. Bagaimana kita nak, bila kita mewujudkan cinta kita kepada Al-Quran, memang automatik kita akan meningkatkan kita punya kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya semakin tinggi kita punya keimanan kita. Kita kena faham kat situ. Bila kita cintakan Al-Quran, dia automatik terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Ya. memang kita di Indonesia ni ada sekolah-sekolah yang menganjurkan untuk bacaan hafiz kita jujur Al-Quran tu kan, dan ada akademi. Memang kita hantar anak kita sekolah tu. Memang sekadar mereka hafal je. Tapi bacaan dia memang cantik lah. Tapi isi kandung kita tak belajar. Hafalan saja. Hafal 30 juzuk hafal. Ya. Tapi kalau diabaikan memang tertinggal lah. Tapi bacaan cantik. Okey. Macam mana tu? Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu berkenaan dengan silibus-silibus yang dipelajari lah. Macam kalau macam di Mahat Tahfiz saya, kita mengikut silibus-silibus yang maknanya dah ada garis panduan lah daripada Jabatan Agama Islam. Supaya bukan setakat pelajar ni menghafal Quran, kita macam kat sekolah saya adanya mata pelajaran seperti tafsir hadis. Tafsir hadis. Adanya subjek-subjek sirah, bahasa Arab. Adanya subjek-subjek tajwid. Ada subjek-subjek tauhid. Maknanya ada, maknanya dia bukan sekadar menghafal Quran. Dia kena tahu berkenaan dengan fardu-fardu ain yang lain. Bab fiqhnya, fiqahnya. Bab tauhidnya. Bab tauhid ni berkenaan dengan kita punya akidah kita. Kita kena belajar apa tu sifat-sifat 20-nya. Kita kena belajar fiqhnya, ibadah, taharahnya, bersucinya macam mana, solat macam mana. Jadi Ustaz, ada, ya. sekolah tu di Selangor memang ada. Nama sekolah tu Sekolah Bina Insan. Di bawah MSU. Anak saya sekolah tu lah. Ustaz pernah dengar sekolah tu? Sekolah Bina Insan di bawah MSU. Sekolah Bina Insan buat Dekat Puchong. Sekolah tu sekarang masih lagi bergerak macam biasa. Jadi kita kena tinggal, sebab banyak institusi tahfiz dalam negara kita ni, banyak institusi tahfiz. Dalam Selangor yang lebih daripada 500. Dalam Selangor lebih daripada 500. Tapi kita kena nak masukkan anak, kita nak belajar, ni kita kena tengok dia punya silibus-silibus yang ada lah. Supaya pelajar ni tak tercicir daripada pengajian-pengajian yang lain. Kadang-kadang guru-guru dia rasakan benda tu perkara tu berat. Tetapi kita selingkan benda tu dalam 1 jam saja. Dalam 1 jam sehari dalam pengajian. InsyaAllah. Jadi itu salah satu tips lah. Untuk ibu-ibu dan ayah-ayah yang mana yang berminat kalau nak hantar anak ke, nak masukkan ataupun kita nak pergi mengaji ke, kita kena lihat kat situ ada tak pengajian-pengajian yang lain. Tak apalah kalau kelas tu ada mengaji Quran saja, menghafal Quran, mungkin ada kelas untuk mentadabur Quran, ada pengajian tafsir. Pengajian tafsir kita boleh masuk. Tapi dalam Gema Nur Iman ni masya-Allah memang satu platform yang baik. Gema Nur Iman tu follow, ikut. Macam kelas Imam Nazri kejap lagi. Pengajian tadabbur. Lepas tu ada ustaz-ustaz guru-guru yang lain yang ada pengajian tadabbur. Kita masuk, kita akan faham. Jadi platform Gema Nur Iman ni sangat-sangat masya-Allah sangat-sangat baik dan bagus. Sebab dia ada macam-macam, dia ada susunan dia. Ini pengajian tauhid, ini pengajian akidah, ini pengajian fiqh, ini pengajian Quran, ini pengajian tadabbur. Ini pengajian motivate. Kat situ ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya rasa amat terasa sangatlah pada pagi ini saya dengar Ustaz daripada pagi tadi, di mana bermula daripada bab apa yang kata taufik dan hidayah, dan seterusnya Ustaz masuk kepada bab Al-Quran. Jadi tadi saya lah, kadang-kadang kita ni Quran ni macam kita baca macam parrot ya. Apabila Ustaz mengatakan bahawa apabila kita masuk ke alam kubur, di mana kita tak ada sesiapa lagi, di mana Quran
akan sama ada membantu kita ataupun akan menekan kita baca tak betul dan sebagainya. Jadi platform yang Ustaz cakap tadi JNI ni amat bagus dan saya rasa banyak-banyak yang saya telah dengar melalui JNI ni, saya rasa terasa sangatlah hari ni Ustaz bab Quran di mana Ustaz telah menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sampai ke hati saya lah, di mana saya rasa memang apa yang Ustaz cakap tadi bahawa kalaulah kita nak kawan kita ni ada sama kita di alam barzakh dan juga membantu kita, keluarga kita, saya rasa Quran lah satu-satunya. Kerana Quran ni adalah petunjuk. Quran inilah adalah satu-satunya kalam Allah yang akan saya rasa Ustaz, saya banyak terima kasih lah pada hari ini, di mana banyak-banyak yang saya dengar hari ini lah yang saya terasa sangatlah. Terima kasih banyak Ustaz, di mana topik yang penyampaian Ustaz dan isi kandungan Ustaz dan pengisian amat cukup baik Ustaz. Saya banyak terima kasih lah. Dan dalam hal ini saya bersetuju dengan ada tadi jemaah meminta jika boleh Ustaz senaraikan pasal apa tadi terlalu laju saya dalam kereta dan saya mengikuti tak sempat nak ikut, dan juga saya memohon jasa baik pihak admin sekiranya kau boleh segala rakaman yang telah dibuat, saya tahu it is recorded, mohon ulangi supaya bukan saya saja. Saya ni masih lagi belajar dan sebagainya, walaupun umur dah 66 tahun tapi saya rasa masih banyak kekurangan. Tetapi hari ini Ustaz, saya memang really touched by Ustaz punya penyampaian, di mana cukup baik dan banyak terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Itu ajalah saya punya komen pada pagi ini Ustaz. Terima kasih banyak. Sama, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Macam mana nak tanya ni soalan ni pasal Ustaz tanya kita kena memahami Al-Quran tu sendiri supaya kita sayang, cinta pada Al-Quran. Ada cara sistematik yang perlu kita ikut untuk mencapai tahap tu. Sebelum kita baca Al-Quran, adakah kita perlu tahu apa maksud Al-Quran, apa sifat Al-Quran, yang mana saya rasa saya tidak pernah lagi dengar lah ada kelas-kelas yang khusus untuk Ustaz punya tazkirah tadi nah Ustaz. Boleh Ustaz rumuskan ada ke sistem yang boleh kita ikuti step by step supaya kita memahami Al-Quran tu dan sayang Al-Quran tu? Allah baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Memang ada kelas-kelas Quran tapi dia kena tengoklah adakah dia punya pengajian silibus tu macam mana. Tapi untuk bagi kita sebagai penuntut ilmu ni, nak tak nak kita kena mewujudkan, insya-Allah dalam usaha kita nak mewujudkan dia secara automatik, memang Allah akan hadirkan kecintaan kepada Quran. Jadi kita boleh maknanya belajar Quran ni dengan belajar mengaji. Kita mengaji Quran tu pun kita nak timbulkan sifat sayang kita kepada Quran. Kita mengaji Quran, kita ikut panduan-panduan tu insya-Allah. Dan insya-Allah ada kitab-kitab dan buku-buku, tapi yang saya tengok boleh ikut daripada kelas-kelas yang dianjurkan oleh Menurut Iman. Yang saya bagi tahu tadilah, maknanya kita boleh lihat bila diiklankan, kita tengok ada tadabbur ataupun pengajian tentang Quran, boleh ikut sebagai permulaan lah. Tapi untuk penghususan tu dia ada kelas-kelasnya. Memang ada kelas-kelasnya. Dia kalau dekat IPT pun memang ada kelas-kelas Quran, pengajian Quran, kelas Quran Sunnah, kelas-kelas pengajian Quran. Macam saya dulu di UM, memang ada banyak kelas-kelas Quran. Kalau macam Sabtu Ahad ada kelas taranumnya, ada kelas tengah hafazannya, ada kelas sanadnya. Jadi insya-Allah. Jadi ini salah satu cabang ilmu. Kita cuma jangan berhenti. Masya-Allah, terima kasih pada Puan Nolia tadi. Maknanya kita kena paksa diri kita ni nak wujudkan. Kadang tapi jangan risau. Allah kan tadi kita berkenaan dengan hadis tadi. Saya staf UM. Saya bukan penuntut UM dulu bahagian pengajian Islam. Jadi kita kena mewujudkan. Apa dalam hadis tadi memang Allah akan kurniakan. Sebab benda ni, hidayah taufik ni kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nak melihat kesungguhan kita. Allah nak melihat usaha kita.
Dan dia tak ada datang secara percuma macam tu. Dia tak ada datang secara percuma. Tetapi Allah nak melihat kesungguhan kita. Apa kesungguhan kamu ni? Aku nak bagi kamu hadiah. Aku nak kurniakan sesuatu anugerah kepada kamu. Tetapi apa yang kamu buat? Yang aku nak bagi ni. Yang aku nak pilih ni, di antara jutaan hamba-hambaku. Dia macam tu. Jadi kita kena berusaha tanpa kita putus asa, tanpa kita putus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kurniaan ini adalah satu daripada Allah ni, kurniaan yang paling terhebat, yang paling tertinggi sekali. Jadi insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itulah sebab kita ada program-program yang lain. Ya. Assalamualaikum, sekejap last. Boleh. Kalau next class, boleh tak class share berkenaan dengan maksud saya macam mana macam cara-cara kita, sebab Al-Quran ni kan Ustaz memang besar kan nilainya. Mujizat kan. Boleh tak Ustaz share berkenaan macam mana kita nak jaga Al-Quran tu, contoh macam dekat rumah lah. Macam mana kita nak letak Al-Quran tu, macam mana cara kita nak bawa, bila kita berjalan macam mana kita cara nak bawa Al-Quran tu. Sebab Al-Quran tu mulia kan, dia mulia-mulia sangat kan. Sebab kadang ada orang dia buat lek berjalan, dia belenggang je dengan Al-Quran tu kan. Sebab kita tak tahu, kita kurang ilmu, kita kurang dedahkan bab-bab dekat situ kan. Nanti minta Ustaz share kot. Sebab saya pernah terbaca atau terdengar zaman sahabat Nabi dulu kan Ustaz kan, bagaimana dia jaga Al-Quran. Dekat rumah dia tak ada almari, tak ada tempat yang tinggi, dia sanggup tak tidur malam, dia bergila-gila kan Ustaz kan, pakai junjung Al-Quran tu kan. Saya pernah terdengar lah kalau tak silap, pernah. Macam mana dia nak jaga Al-Quran tu, mulianya Al-Quran tu berbanding kita sekarang nak. Maksudnya kan kita lah, saya lah kadang-kadang letak je Al-Quran macam tu. Macam tak ni, sedangkan dia tu mukjizat yang betapa besarnya yang akan memberi syafaat kat kita satu hari nanti. Okey Ustaz, terima kasih. Allah batak. Itu kita dapat rasa. Teruskan Ustaz, tak apa. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan kongsikan. Tadi saya kongsikan itu kitab Adab Pembaca Quran Imam Nawawi. Ini selalunya kalau dekat rumah kita ada Quran, mesti ada kitab Adab Pembaca Quran. Dia memang untuk mengkomplitkan lah. Kita nanti boleh cari dekat pustaka-pustaka atau kedai buku, kitab Adab Pembaca Al-Quran karya Imam An-Nawawi. Okey, jadi insya-Allah kita jumpa lagi lah nanti untuk sesi yang berikutnya. Alhamdulillah pagi ni kita memang kena rasakan apa ni Quran, sebab Quran ni memang yang teragung, yang paling tinggi. Memang Allah sayangkan, Allah muliakan orang yang baca Quran ni, memang Allah muliakan sehingga ia menjadi orang yang dekat dengan, di sisi Allah dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi insya-Allah. Okey, ada yang tanya tadi buku atau kitab yang Ustaz rujuk tu. Ada kitab special ke yang Ustaz rujuk hari ini untuk tu? Okey, yang hari ni saya gunakan kitab ni lah, senang, dia ringkas dan juga senang untuk faham. Senang untuk faham iaitu kunci menjiwai kalam Tuhan. Kunci menjiwai kalam Tuhan. Pendidikan Al-Quran. Dia pendidikan Al-Quran. Nanti Ustaz boleh send kepada WhatsApp group ke muka surat depan kitab tu, mungkin ada yang nak beli, nak baca sendiri kan, lebih inilah. InsyaAllah. Okay, boleh insyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Kita tutup dulu kuliah kita insyaAllah ya. InsyaAllah boleh. Jadi Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran, Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang bersama kita pada pagi ini, yang menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit,
Allah mudahkan segalanya insya-Allah. Syukran jazilan juga atas tazkirah kunci menjiwai kalam Tuhan pada pagi ini yang menyentuh kita dan ramai puas hati dengan syarah yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah di pengajaran, peringatan kepada kita, tambah ilmu lagi dan kita menjiwai kalamullah. Jadi kita tanamkan dalam jiwa kita untuk terus mencintai dan membaca Al-Quran sebenarnya. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman yang menyediakan platform kita pada pagi ini. Terima kasih kepada para pecinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gema Nur Iman. Teruskan memberi sokongan kepada tim Gema Nur Iman dengan memberi sumbangan. Moga kuliah-kuliah kita dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pecinta ilmu semua. Jadikan orang yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan mudah-mudahan Allah juga bukakan pintu hati kita untuk terus kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita seterusnya ialah pada pukul 8.30 pagi lagi, 8.30 pagi ini. Sebentar saja lagi bersama dengan Al-Fadil Imam Masjid Negara, iaitu Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk tadabbur surah Al-Baqarah. Diteruskan setia bersama dengan kuliah-kuliah yang telah kita adakan pada hari ini. Dan sebagai penutup, sebelum itu kita doakan mudah-mudahan kita akan terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i untuk terus menyampaikan tazkirah berkaitan dengan kalamullah ini insya-Allah. Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.